Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. وعلى ما وصف مؤلف الكتاب وأن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وكل نية صالحة جامعة في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الشيخ سالم بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله نفعنا الله بعلومه في دارين آمين إلى أن قال نواقض الوضوء أربعة أشياء. Kita masuk kepada bab yang membahaskan mengenai perkara yang membatalkan wudu. Semalam ada soalan, bagaimana untuk nak menjaga wudu sedangkan gusi selalu berdarah. Nah, kita nak tengok gusi berdarah tu masuk tak ada dalam membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ada empat. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Perkara yang membatalkan wudu itu ada empat. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw dubur rihun aw ghairuhu illa al-mani. Baik, yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu daripada dua jalan, qubul ataupun dubur, minta maaf, jalan hadapan ataupun belakang. Rihun, sama ada dianya adalah angin atau benda lain selain daripada itu, kecuali mani. Maknanya apa saja yang keluar daripada dua jalan itu, iaitu qubul ataupun dubur, apa saja keluar, baik itu ataupun tiada apa kecuali angin keluar juga membatalkan wudu. Kecuali satu saja yang keluar dari jalan itu adalah mani, tak batal wudu. Tapi kalau keluar mani, kita wajib mandi. Imam Syafi'i mengecualikan keluar mani itu batal wudu kerana di antara pendapatnya mengatakan kerana mani itu adalah suci. Jadi untuk memuliakan kepada siapa? Kita, anak Adam, itu maka diletakkan keistimewaan di situ. Tapi pada hakikatnya kena wajib mandi. Tapi apa saja yang keluar daripada salah satu dari dua jalan itu, apa pun, sama aja dianya najis ataupun tidak najis, tetap membatalkan wudu. Kalau contohnya dia minta maaf buang air, keluar belian, pertung keluar belian. Belian pula memang Masya Allah yang mahal betul, bersih, berkilat. Batal tak wudunya? Batal tak? Batal wudunya. Sebab dia keluar daripada salah satu daripada dua jalan itu. Tapi yang keluar daripada tempat yang lain tidak batal wudu. Keluar daripada telinga, keluar daripada mulut, keluar daripada mata, keluar daripada mana pun selain daripada dua jalan itu tidak membatalkan wudu. Faham tak? Boleh? Okey? Apa saja yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan itu membatalkan wudu kecuali mani. Naam.
Itu yang pertama. Athani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa qa'idin mumakkinin maka'adatahu minal ardi. Yang kedua adalah hilang akal. Disebabkan hilang akalnya ada beberapa sebab. Mungkin di antaranya juga disebabkan tidur pun orang itu akan hilang akal. Sebab tu adanya orang yang mengigau tanpa dia sedar di dalam tidur, kerana dia sudah tidak lagi ada akal ketika itu. Atau yang lainnya seperti mabuk, atau pingsan, atau pitam yang memang dia sampai tak boleh untuk nak berfikir. Semua itu membatalkan wuduk kecuali tidur bagi orang yang duduk dalam keadaan memakin, apa dia, mantap, minta maaf, punggungnya dia tutup, betul-betul menutupi kepada ruang duburnya, ya, iaitu mantap, tak bergerak pun. Macam itulah dia duduk, dia tidur. Jadi orang yang tidur dalam keadaan seperti ini dan tidurnya tidur ayam, tidak batal wuduknya. Tapi kalau tidurnya Masya Allah berkeruh, tidurnya nampak macam mantap tapi kadang-kadang bergoyang, maka batal wuduk dia. Dan masalah ini kadang-kadang dibahaskan oleh para ulama melihat kepada jenis orangnya juga. Orang yang badannya besar macam mana, orang yang memang tak ada daging kat punggungnya macam mana. Sebab kaedahnya disebutkan apabila mata ini tutup, maka bawah itu akan terbuka. Jadi kemungkinan untuk angin keluar atau satu keluar daripadanya itu adalah besar. Oleh kerana itu, apabila seorang itu tidur tanpa ada kemantapan duduknya, maka dia anggap batal wuduk dia. Faham tu? Itu yang kedua, iaitu hilang akal ataupun tidur yang tidak mantap punggungnya. Sebab tu kalau orang yang solat mendengar khutbah Jumaat, dia duduk dengan bersandar, maka terangkat dia punya depan itu, maka batal wuduknya kalau dia tidur. Atau diangkat kakinya sebelah, pun akan membatalkan wuduknya. Seperti itu. Tapi kalau orang kamat pun dia tak sedar juga, dia duduk kemudian dia angkat kaki dia, orang kejut sebelah, imam dah kamat dah, dia kena keluar wuduk balik. Ini tak bangun terus, Allahu Akbar, dah batal wuduk dah, macam mana boleh solat lagi? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-thalithu iltiqa' basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang kedua-duanya adalah kabiraini, sudah dewasa, dan ajnabi, iaitu bukan mahram, iaitu boleh kahwin, yang ghair ha'il, yang tiada berlapis. Jadi bersentuhan kulit dengan kulit di antara orang lelaki dan perempuan yang dewasa, yang dianya halal berkahwin tanpa alas, maka batal wudu. Itu batal wudu. Ini juga disebutkan di dalam, khusus juga di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang mengatakan tidak batal, itu dalam mazhab Hanafi. Naam, dia mengatakan tidak batal. Dan ada pendapat dari Ashabus Syafi'iyah juga mengatakan, ada pendapat-pendapat yang mengatakan bersentuhan di antara kulit dengan kulit, di antara lelaki dan perempuan yang dewasa, yang tiada alas, yang halal berkahwin, tak batal wuduk kalau tiada syahwat. Itu adalah kaul, dipanggil kaul marjuh, kaul yang agak lemah. Tapi peruntukan itu boleh digunakan. Sebab itu dikatakan ikhtilaf ummati rahmah.
ataupun khilaf itu adalah rahmat. Sebab tu dia ambil pendapat marjuh ini. Kalau kita pergi umrah atau haji, kita pakai pendapat itu. So kita tak tukar mazhab, kita pakai mazhab Syafi'i, tapi kita mengambil pendapat yang sedikit marjuh, sedikit lemah. Jadi selesai masalah kita. Tapi balik Malaysia jangan buat pula, saya ni bagi pendapat yang tu, boy. Nah, bersentuhan di antara kulit dengan kulit yang bukan mahram tanpa alas, maka membatalkan wudu. Jadi mesti kulit. Kalau ada alas dipegang di atas pakaian ni, maka tak batal wudu. Kalau dipegangnya adalah kuku, itu bukan kulit, tidak batal wudu. Yang dipegang adalah rambut, itu tidak membatalkan wudu sebab dia bukan kulit. Yang dipegang gigi, itu juga tidak membatalkan wudu kerana dianya bukan kulit. Faham tu? Jadi ada dah 3 dah perkara yang membatalkan wudu. Yang keempat, masuk qublil adami atau halqati duburihi bi batnir raha atau butunil asabi', iaitu menyentuh kubul, minta maaf, kemaluan adami, manusia. Kalau disebutkan manusia, keluarlah haiwan, maka haiwan kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Atau kawasan duburnya, sama ada kubul yang di depan atau yang di belakang yang keluar tu, tapi kawasan dubur itu, kawasan keluar najis tu, bukannya di tepinya, tak. Dengan apa? Dengan telapak tangan atau perut jari. Jadi telapak tangan atau perut jari, untuk mudah kita nak faham, kita rapatkan dua ni. Maka yang di dalam, yang tak nampak, itulah namanya adalah apa namanya, tapak tangan tadi. Yang kalau disentuh dengannya akan kemaluan ataupun daripada yang keluar najis daripada manusia, maka membatalkan wudu. Sama ada sendiri ataupun orang lain. Atau orang lain, ada sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau soalan, minta maaf, kuis, soalan ni baru boleh faham. Seorang itu dia lelaki, minta maaf, minta maaf, lelaki, seorang lelaki dia tak tahan, dia kencing. Kemudian dia pegang macam ni, dia takut batal, dia pegang macam ni. Nah, dia pegang macam ni. Ni, batal tak dia punya wudu? Batal tak? Tak batal. Batal ke tak batal? Ada yang kata tak batal, ada yang kata yang batal. Nah, batal ke tak batal? Kenapa batal? Nah, kencing tu yang batal. Nah, tu yang pertama tadi. Yang itu memang tak batal, pegang tu. Nah, baik. Jadi ada 4 yang membatalkan wuduk yang kita sebutkan. Nah, sekarang ini terjawab tak soalan tadi? Kalau orang itu berdarah gusinya, batal tak wuduknya? Tak batal. Kalau seorang itu berjalan, kemudian ada anjing yang datang, kemudian basah anjing tu, kena kakinya, kulit kakinya, batal tak wuduknya? Batal tak wuduknya? Nah, batal ke tak batal? Nah, ada tak dalam 4 tu? Dah tak ada, tak batal. Cek yang tu dah 4 tu, ada tak kalau kena anjing kah atau khinzir kah, kena di kulit, batal tak wuduknya? Tak batal, tak ada pun dalam 4 tu. Tapi dia wajib membasuh dengan 7 kali basuhan air, salah satunya bercampur dengan tanah. Bermakna kalau kena di tangannya, kemudian dia ambil air, disiramkan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, bersih tak tangan dia dah? Bersih. Perlu tak dia ambil wuduk lagi? Tak perlu lagi. Dan terjawab soalan kita semua, ni batal ke tak batal, ini batal tak, kalau sekiranya keluar darah daripada hidung, batal ke tidak? Batal ke tidak keluar darah daripada hidung? Tak batal, bukan salah satu daripada 2 jalan tu. Nah, sekarang ni kita boleh dah selesai banyak masalah kita dengan kita tahu yang membatalkan wuduk itu ada 4 saja.
keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, kemudian hilang akal, kemudian bersentuhan kulit dengan kulit di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang dewasa. Keempat adalah menyentuh kemaluan, baik depan ataupun belakang, lelaki atau perempuan, dengan telapak tangan. Dan ibu, kalau sekiranya kita berwuduk, kita takut wuduk kita nak batal, malas nak wuduk lagi, anak kita buang air contohnya kecil, kita nak basuh, kita boleh basuh dengan belakang daripada kita punya tangan, kalau malas. Kalau dengan ini tidak membatalkan wuduk kalau menyentuh kepada kemaluan dengan belakang tangan atau dengan anggota yang lain. Yang batal hanya di telapak tangan ini saja. Selesai? Boleh. Jadi ada 4 saja yang membatalkan wuduk. Baik. Naam. Jadi saya tak nak bahaskan sangat tentang khilafiyah itu, sebab pendapat Imam Syafi'i juga termasuk yang kuat, kerana dia mengambil daripada Al-Quran, seperti mana firman Allah, aula mastumun nisa, iaitu dia mengatakan jika kamu wahai lelaki menyentuh itu adalah antara kulit dengan kulit, menyentuh seorang perempuan. Walaupun Imam Hanafi mengatakanlah masa di situ adalah jima, bukannya lamasa daripada sudut sentuh, tapi Imam Syafi'i mengambil dari segi sudut bahasa, bermakna Imam Syafi'i juga tak boleh dikatakan Imam Syafi'i salah, tak boleh. Adapun dalil yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar pergi salat dia mengucup Sayyidatina Aisyah, maka ada ihtimal mungkin yang dikucup itu di atas rambut atau di atas tudung. Tak ada pun dikatakan mengucup di di kulit dan sebagainya, maka ihtimal, maka didahulukan daripada Al-Quran. Itu pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Pada asalnya qaul qadim, pendapat pertama Imam Syafi'i ketika di Iraq itu adalah tidak batal. Tapi setelah berpindah ke Mesir, maka dia mengambil pendapat batal. Mungkin ada di antara hikmahnya melihat kepada keadaan. Kalau tak batal, suka nak pegang je nanti. Begitu. Hakadha, di antaranya daripada perkara yang membatalkan wuduk. Baik. Kemudian, man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'ata asya'. Kalau seorang itu batal wuduk, maka haram baginya 4 perkara. Orang yang tak berwuduk, dia tak boleh buat 4 perkara. Pertama, as-salah. Sebab syarat sah salat itu adalah berwuduk. Kalau seorang itu tidak berwuduk dan salat, tidak sah salatnya. Kalau dia tak ada air, dia wajib menggantikan dengan tayammum. Kalau dua-dua tak ada alat itu, maka dia bersalat dengan faqidut tahurain ihtiramul waqti, iaitu menghormati waktu, tapi dia wajib qada atau ulang daripada salatnya. Tapi pada asalnya syarat sah daripada salat itu adalah berwuduk. Tapi apabila orang tidak ada wuduk, maka tidak sah salat. Yang kedua, wa tawaf, dan tawaf juga. Tawaf berbeza dengan sa'i. Sa'i tak apa kalau sekiranya dia sa'i tanpa wuduk, ataupun dalam keadaan dia haid ataupun nifas. Tapi tawaf tak. Tawaf mesti berwuduk dan mesti bersih daripada hadas. Tawaf. Yang ketiga, wa masul mushaf, memegang mushaf, iaitu Al-Quran. Kita panggil Al-Quran, itu mushaf Al-Quran. Memegangnya tanpa wuduk itu adalah haram. Termasuk yang juga diharamkan adalah dia punya apa saja yang bersangkutan dengannya, seperti muka dia ke, kan, muka dia ni contohnya Al-Quran, maka muka depan dia ni dipegang tanpa wuduk juga haram, mesti berwuduk. Oleh kerana itulah diibaratkan pentingnya untuk kita berdamping dan bersama dengan orang-orang saleh, orang baik. Diibaratkan seperti tadi ni, yang kata muka ataupun Al-Quran punya mushaf tu yang tebal tu, asalnya mungkin dia adalah kotak-kotak yang pernah pun diletakkan di jalan-jalan.
orang boleh pijak dan sebagainya. Tapi kemudian dia pergi kilang, dia proses balik, kemudian terpilih dia untuk menjadi muka depan kepada Al-Quran. Apabila dia dipilih dan dia telah pun diletakkan menjadi kulit itu, dia menjadi mulia. Sehingga nak pegang dia pun kena berwuduk seperti mana memegang kepada Al-Quran. Subhanallah. Oleh kerana itu, kalau kita berdamping dengan orang saleh, insya-Allah kita juga akan jadi mulia. Seperti mana anjingnya Ashabul Kahfi menjadi mulia kerana dia menemani kepada Ashabul Kahfi, walaupun dia hanya anjing. Sehingga diulang-ulang akan perkataan kalbun di dalam Al-Quran itu, sehingga kalbun, kaf, lam, ba, kalbun di dalam suratul Kahfi diulang berapa kali, setiap hurufnya 10 ganjaran. Hanya menyebut anjing Ashabul Kahfi, dengan sebab dia berdamping dengan orang yang baik, orang saleh, maka dia mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. So kita ni kena berkawan dengan orang-orang yang baik, orang saleh. Nah, kemudian yang keempat, bagi orang yang batal wuduk, ialah tidak boleh baginya untuk membawa Al-Quran, wa hamluhu, dibawa Al-Quran tanpa wuduk pun tak dibenarkan, kecuali kalau sekiranya dianya bercampur dengan kitab buku-buku yang lain. Tapi itu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi memuliakan kepada Al-Quran, di antara pendapat mengatakan membawa mushaf itu mesti dengan berwuduk, kecuali kalau sekiranya tak ada jalan lain, seperti mana melihat Al-Quran yang terletak di tempat yang tak sepatutnya, kita tak berwuduk. Kita kalau berwuduk nanti akan mungkin dah lambat dah, dan membiarkan dia dalam keadaan tidak mulia. Maka pada waktu itu boleh untuk kita memindahkan dalam keadaan tanpa wuduk, dengan niat untuk memindahkan ke tempat yang lebih mulia. Tapi demi kemuliaan kepada Al-Quran, kalamullah ini, maka untuk memegang dan membawanya mesti dengan berwuduk, mesti dengan berwuduk. Baik, itu 4 perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang tiada wuduk. Wa yahrumu ala junubi sittatu asya. Tadi ini yang tak ada wuduk, yang ini bagi orang yang junub. Orang yang junub. Orang yang junub ini ada berapa sebab? Ada berapa sebab berjunub? Sebab mandi wajib ada berapa? Sudah bos malam rasanya ni. Ada berapa ya? Buka ni. Ada 6. Jadi 6 orang itu disebut sebagai orang yang junub, tidak boleh untuk melakukan 6 perkara. Pertama salat. Yang kedua tawaf, seperti mana yang sebelumnya. Wa mas'ul mushaf, dan juga menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya, seperti mana orang yang tiada wuduk. Tapi ditambah 2 lagi, iaitu apa? Wal lubusu fil masjid, iaitu berhenti, menetap di dalam masjid, duduk dalam masjid. Dah junub, duduk dalam masjid, yang ini adalah haram, tak boleh. Sebab itu orang perempuan haid, dia tak boleh masuk masjid, dia tak boleh berduduk dalam masjid. Baik, tapi kalau melintasinya, kalau orang yang orang lelaki yang dianya keluar mani, minta maaf, kemudian dia masuk masjid, jalan keluar, itu tak ada masalah. Menetap itu yang tak boleh, menetap itu yang tak dibenarkan. Kemudian wa qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bagi orang yang junub adalah haram, tak boleh baca Al-Quran bagi orang yang junub. Kemudian wa yahrumu bil haidhi asharatu asya. Tapi yang ini dikhususkan untuk orang haid, sebab perempuan yang haid ada tambahan lebih bagi dia perkara-perkara yang diharamkan. Yang pertama adalah as-salah, yang kedua at-tawaf, yang ketiga masul mushaf, memegang mushaf Al-Quran, yang keempat membawanya, yang kelima menetap di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran, ditambah lagi
untuk orang yang perempuan yang haid, yang seterusnya adalah as-saum, berpuasa. Haram bagi orang perempuan yang haid berpuasa. Tak boleh, saya nak juga ruginya bulan Ramadan ni, saya nak puasa juga, tak boleh, haram baginya berpuasa. Tapi dia kalau haid tak berpuasa, dia wajib untuk qada. Tapi untuk solat tidak wajib qada. Baik. Wat talaq, dan juga talak. Talak ini apa dia? Cerai. Baik, maknanya haram menceraikan perempuan yang dalam keadaan haid. Maknanya seorang suami kalau nak menceraikan seorang isteri, mesti pastikan isteri itu dalam keadaan suci. Kalau dia ceraikan, dia lafazkan cerai itu dalam keadaan haid, secara penceraian itu sah, tetapi haram. Maka talak ini dipanggil talak bid'i. Bid'ah macam talak. Dan perempuan itu akan iddahnya lebih panjang. Itu menganiaya kepada orang perempuan. Baik. Wal mururu fil masjid, bagi orang perempuan haid, tidak boleh untuk dia melalui masjid, apa maksudnya? Lalu di dalam masjid, in khafat talwisuhu, atau in khafat talwisahu, kalau dia takut, bimbang akan mengotori masjid dengan tumpahnya darah haid itu. Tapi kalau dia tahu bahawa memang selamat dengan sebab tak akan mengotori masjid, maka boleh untuk dia melintasinya, cuma dengan syarat dia kena masuk pintu yang lain, keluar pintu yang lain. Dia tak boleh masuk pintu ini kemudian patah balik keluar pintu yang sama, tak boleh. Jadi kalau dia masuk pintu ni, keluar pintu yang lain, lewat melaluinya, dan dia tahu bahawa dia tak akan mengotorkan masjid itu dengan darah haidnya, maka boleh untuk dia melintas. Kalau dia tahu, kalau dia melintas takut nantinya menitis, maka haram baginya untuk dia melintasi di dalam masjid itu, dan kaedahnya masuk dari satu pintu dan keluar ke pintu yang lain. Yang ke-10, wal istimta'u bainal surrah wa rukbah, iaitu beristimta' di antara pusat dan lutut, iaitu di antara pusat dan lutut isteri lah, untuk di antara pusat dan lutut isteri. Istimta' ini maksudnya adalah lebih kepada, minta maaf, memegang dengan syahwat tanpa ada penghalang. Maknanya bagi orang perempuan yang haid, diharamkan bagi suaminya untuk memegang di antara pusat dan lututnya. Tempat lain tak apa. Kenapa? Dibimbangi akan berlaku berhubungan ketika dalam keadaan haid, itu dibimbangi. Walaupun ada diperincikan di dalam syarah mengatakan bahawa ketika mana Nabi SAW ditanya sebab membezakan di antara kaum muslimin, orang Islam, dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang kafir sebelumnya, mereka disebutkan orang-orang Yahudi, kalau sekiranya perempuannya haid, minta maaf, dia tak peduli, dia juga bersama dengan isterinya, itu adalah haram. Adapun orang-orang Nasrani, kalau perempuan dia haid, macam najis sangat, satu badan najis, sehingga kan tak boleh duduk, tak boleh tidur sebilik, tak boleh makan semeja, diasingkan betul, dihina betul oleh perempuan. Adapun Islam tidak. Islam kata, Nabi mengatakan, if'alu ma syi'tum illa nikah, buatlah apa pun kecuali nikah, iaitu tak boleh berhubungan tadi, itu haram. Jadi kenapa yang Syekh ni kata di antara pusat dan lutut? Kerana ihtiyatan, berhati-hati. Kita kata buatlah apa pun kecuali jima', kan? Tapi kerana berdekatan
dengan perkara seperti itu dibimbangi. Oleh kerana itu langkah berhati-hati, maka dihadkan tempat-tempat yang boleh untuk dipegang yang menimbulkan syahwat, iaitu selain daripada di antara pusat dan lutut bagi perempuan yang haid. Jadi ada 3 dah perbahasan kita tadi. Satunya adalah nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu ada 4. Kemudian bagi orang yang tidak berwudu itu haram baginya 4 perkara. Bagi orang yang junub itu adalah haram baginya 6 perkara, dan bagi orang perempuan yang haid haram baginya 10 perkara. Faslun, asbabut tayammumi thalathatun: faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawani muhtaram. Fasal, sebab-sebab bolehnya bertayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma', tiada air. Yang kedua, wal marad, iaitu sakit. Yang ketiga, ada air, tapi air itu diperlukan oleh diperlukan oleh yang dahaga, iaitu daripada haiwan yang muhtaram. Bukan hanya manusia itu jelaslah memang kita kena beri minum. Ni haiwan pun, kalau sekiranya ada air tapi cukup untuk manusia, dan ada haiwan pula juga yang dahaga yang takut memudaratkan, tapi haiwannya haiwan muhtaram dia panggil, iaitu binatang yang dimuliakan. Baik, jadi ada 3 sebab. Oleh kerana itu sekarang ni faqdul ma', tak ada air ni maksudnya macam mana? Okey, pertama kita bahaskan tayamum dulu. Tayamum ini maksudnya apa? Tayamum ini dari sudut bahasanya adalah al-qasdu, iaitu maksud, bermaksud. Dari segi sudut syarak adalah menyampaikan atau menyapu debu itu, atau debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. Itu maksud tayamum. Baik, tayamum ini adalah untuk menggantikan daripada air, daripada wudu, menggantikan daripada wudu. Tayamum menggantikan kepada wudu, tapi itu dia mesti ada 3 sebab, iaitu tak ada air. Tiada air itu maksudnya dalam 2 keadaan. Yang pertama, tak ada air di kawasan dia ataupun di kawasan sekitar yang dia cari, tak ada dah. Atau yang keduanya, dia tak boleh untuk gunakan air kerana tak cukup. Ada air tapi tak cukup untuk nak digunakan pula untuk minum dan juga untuk ternakan contohnya. Maka yang ini pun dikirakan adalah tiada air. Oleh kerana itu, orang-orang yang berhadas, yang mana maksudnya tak ada wudu, ataupun orang yang junub, dia perlu untuk berwuduk dengan air, atau dia perlu mandi, tak ada air. Baik, sekarang ni pergi satu tempat ni memang tak ada air, tapi kita ada, kalau sekiranya kita ni menyangka ada air, rasanya ni nampak macam ada kawasan ni, kalau ada dhan, sangkaan bahawa ada air, apabila masuk saja waktu, maka wajib bagi dia, mesti bagi dia untuk mencari air. Dia kena cari air sebab dia sangka ada tadi. Iaitu dalam lingkungan jarak, cari ini dalam lingkungan 300 hasta, 150 meter. Dia pergi 150 meter cari. Dia sangka je, dia rasa macam ada kot. Entahlah, tak ada katnya, tapi ada kot. Dia kena cari 300 hasta, 150 meter. Dia cari. Kemudian tak ada, dia boleh bertayamum. Tapi kalau dia yakin, ada air ni, mana boleh tak ada? Tak ada kat situ tu, saya pernah. Apabila dia yakin, maka dia wajib untuk pergi mencari sehingga jaraknya 4.5 km. Dia kena cari macam itu. Wajib. Dia kena cari jarak yang dekat
yang paling dekat. Dia ada panggil jarak dekat dan jarak jauh. Jarak yang paling dekat 1.5 km. Jarak dekat. Itu wajib. Kemudian dah 1.5 km itu wajib. Itu wajib. Minta maaf. Yang itu wajib dulu. Yang wajib adalah jarak dekat. Kalau dia yakin 1.5 km. Kemudian 1.5 km dia tengok masih banyak waktu lagi. Kemudian dia rasa lebih ni, tempat air ni ada lepas ni. Dia kena cari sehinggalah 4.5 km. Kalau sekiranya sampai 4.5 km pun tak ada lagi air, maka tak wajib lagi dah dia cari, dia bertayamum. Ya. Itu cara kaedah memastikan air tak ada. Ini tak ada air ni, tayamum je. Bukan bersenang-senang macam itu. Dia mesti mencari, berusaha dulu mendapatkan air. Kalau memang dah tak ada, jangan jarak yang disebutkan tadi, maka dia boleh untuk bertayamum. Itu makna tak ada air. Faqdul ma'. Bukan makna duduk kat sini tak ada air, tak ada air, tak ada air. Tengok, tak ada air. Tak. Maksud tak ada air ialah setelah mencari. Baik. Keduanya tadi yang boleh menyebabkan seorang itu bertayamum adalah sakit. Kalau dia sakit, iaitu sakit yang menyebabkan dia tak boleh untuk menggunakan air di anggota-anggotanya. Kalau untuk mandi, di anggota semua, di antara anggota yang mana pun. Tapi kalau untuk wuduk, di anggota wuduknya. Faham tak? Sebab tayamum menggantikan istibahatus solah. Dia membolehkan solat. Sebab tu dia boleh untuk nak bagi orang yang janabah dia bertayamum. Sebab tu dulu pernah di zaman Nabi SAW, seorang sahabat dia tahu tayamum, tapi dia tak tahu itu untuk berwuduk. Dia kata kalau tak ada air. Tapi sekarang ni dia junub. Macam mana dia kalau junub? Kalau tayamum, kalau tak ada air kena tayamum kalau tak ada wuduk. Nak angkat hadas kecil, hadas besar macam mana? Dia fikir. Dia tak tahu. Maka dia pun cuba fikir, dia guna logik dia. Dia kata kalaulah sekiranya tak ada air untuk mengangkat hadas kecil kena debu muka dan tangan, kalau sekiranya hadas besar kita kena mandi debu. Jadi apa? Dia guling-guling dekat atas panah pasir tu. Kemudian baru dia solat. Kemudian dia jumpa dengan Nabi. Dia cerita, ya Rasulullah, saya tak ada air, jadi kamu buat apa? Ya Rasulullah kata, saya guling-guling. Rasulullah ketawa. Rasulullah kata, tak cukup dengan kamu bertayamum. Ya. Baik. Jadi kalau orang sakit yang tak boleh kena air, dengan nasihat doktor betul, bukan dia takut sangat, boleh kena air tapi takut konon-kononnya sakitlah, sedangkan doktor kata boleh je kena air, tak ada masalah. Yang ini kalau dia buat seperti itu, bermakna dia telah meninggalkan daripada kewajipan. Tapi memang tak boleh kena air, dan memang ada balutan, contohnya seperti simen ataupun daripada tempat yang dibalut oleh doktor itu tak boleh dibuka. Maka kalau sekiranya dianya anggota wuduk, anggota wuduk, iaitu muka ataupun tangan ataupun kepala semuanya, ataupun daripada kaki sehingga buku lali itu, maka kaifiatnya ialah berwuduk seperti biasa dulu di anggota-anggota yang tidak sakit itu. Contohnya kalau sekiranya dianya balut di sebelah kiri, maka berwuduk dulu dia dengan mukanya, kemudian tangan kanannya, kemudian menyapukan air di atas tempat balutan tersebut. Kemudian dia berhenti. Kena buat apa? Dia ambil debu, tanah, kemudian dia bertayamum muka dan tangannya, dan di tempat yang terbuka itu, untuk menggantikan daripada tempat balutan tersebut. Kemudian baru dia lanjutkan untuk membasuh kepala, menyapu kepalanya dan juga membasuh kaki. Itu kaifiah daripada orang yang sakit yang anggota itu menutupi daripada anggota wudu. Faham tu? Kata. Nah, ringkas. Tak apa, nanti kalau tanya kita boleh terangkan lagi. Sebab nampak macam faham je tu. Baik. Kemudian
itu sakit. Atau yang ketiganya, bolehnya seorang itu bertayamum, ada air, tapi air itu untuk menghilangkan haus haiwan muhtaram, iaitu haiwan yang dihormati, iaitu haiwan muhtaram juga, maksudnya haiwan yang haram dibunuh. Ada haiwan yang diharam dibunuh, jangan ingat haiwan kita bunuh semua, tak. Haiwan pun kita haram membunuhnya tanpa sebab. Apalagi manusia. Kenapa hari ini nyawa manusia murah sangat? Begitu. Baik. Termasuk dalam kategori air diperlukan untuk menghilangkan haus itu adalah apabila air itu diperlukan untuk dijual. Atau memasak. Untuk dimasak. Sama juga. Ini bukan untuk minum hilang haus, tapi masakan kita kena guna air. Pun yang air itu boleh untuk tidak digunakan untuk berwuduk. Atau air ada, air banyak. Oh, air banyak ni. Kan? Oh, ni kalau minum pun lebih dah ni. Kalau sekiranya masak pun lebih ni. Tapi masa tu memang tak ada air, orang nak beli air. Kalau yang memiliki air itu ada hutang dan dia wajib membayar hutang, maka dia jual air tu untuk membayar hutangnya, maka dia termasuklah juga dibolehkan untuk bertayamum. Faham sebab tu harta dunia ni sebenarnya tak mahal mana pun. Kalaulah sekiranya tak ada air, hanya ada segelas ni je, kita punya harta ya Allah bergudang-gudang, dahaga betul, mesti kita datang cari air ni, dan orang yang ada airnya akan offer, okey, kamu bagi aku harta segudang itu untuk seteguk air. Bagi tak? Bagi tak agak-agak? Bagi, murah je. Segudang itu tak ada harga, hanya segelas air atau seteguk air je. Begitu. Naam. Baik. Jadi oleh kerana itu disebutkan apa yang dimasukkan haiwan ghair muhtaram. Ini disebutkan oleh Syekh, mengatakan ghair muhtaram sitatun. Jadi tadi kalau haus adalah haiwan muhtaram. Jadi apa yang tidak ghair muhtaram, yang tidak mulia itu? Apakah binatang atau makhluk yang tak mulia tu? Allah, malu kita nak sebut. Ada 6. Yang pertama sekali, tarikus salah, orang yang tinggalkan solat, termasuk dalam haiwan yang tidak dihormati. Kalau dia dahaga, tak boleh bagi minum dia. Kita wajib berwuduk daripada bagi minum. Apa begitu? Sebab pada saat itu dia tak layak lagi untuk diberikan minum, kerana wuduk itu lebih utama daripada memberikan dia minum. Sampai begitu. Untuk nak bagi tahu rendahnya kedudukan orang yang meninggalkan solat. Tapi kalau kita tak kenal, ataupun kita jarang-jarang tahu, maka tak boleh kita kata ini orang terkenal betul, terkenal dengan meninggalkan solat, memang tak ada. Bahkan dia pula kata saya memang solat ni tak adalah, tak nak langsung yang itu. Tapi kalau sekiranya kita pun tak tahu dia solat kadang-kadang on off, itu tak, itu kena bagi minum. Faham tak? Nah, kemudian wazani al-muhsan, iaitu orang yang berzina yang sudah berkahwin. Masa tak ada air tu dia berzina pula, minta maaf. Yang ini jangan bagi kepada dia, sebab dia sudah pun sepatutnya dihukum dengan direjam sehingga mati. Itu dalam hukum Islam. Kemudian yang ketiga, wal murtad, orang yang murtad juga dianya adalah tidak boleh dihormati. Wal kafir al harbi, dan kafir harbi, kafir yang memerangi kepada Islam. Nah, baru ni kita ada pula isu kafir harbi ni kan. Kafir ini ada beberapa keadaan, supaya kita faham ni ilmu. Ada kafir muahad dipanggil. Kafir muahad adalah orang kafir yang mempunyai perjanjian untuk tidak berperang dengan orang Islam. Yang ini dia buat perjanjian, kita tidak akan memerangi kepada Islam. Seperti mana ketika mana dalam Piagam Madinah dulu,
Ketika Nabi SAW buat pun, Nabi buat piagam perjanjian di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di dalam Madinah. Di antaranya mereka mengikat perjanjian untuk tidak berperang di antara satu dengan yang lain. Yang ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir mu'amman dipanggil. Kafir mu'amman iaitu orang kafir yang diberikan pelindungan. Seperti mana kalau dulu memang ada pelindungan lah, seperti mana dulu Nabi pernah diberikan pelindungan dan Nabi balas untuk memberikan pelindungan. Tapi pada zaman kita lebih kepada kafir mu'amman itu seperti yang diberikan visa, diberikan IC, yang itu semua termasuk kafir mu'amman. Nampak tak? Dia masuk ke negara kita bagi visa. Masa dia ada visa tu, maknanya dia telah pun diberikan keamanan. Tak boleh pula kita kena bagi soal nanti pada muka kau masuk sini kan, aku bagi visa sengaja nak bunuh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kafir mu'amman itu adalah diberikan perlindungan, sama ada diberikan visa, diberi pasport, diberikan IC. Itu ada termasuk dalam kafir mu'amman, selagi mana dia tidak melanggar perjanjian tadi ataupun daripada keamanan yang diberikan. Yang ketiga, kafir zimmi. Ini yang biasa kita dengarkan, kafir zimmi, iaitu kafir yang tinggal dalam negara Islam, dia menaung di dalam negara Islam dan dia membayar jizyah atau dia membayar ataupun dia telah pun dilindungi oleh negara Islam. Itu kafir zimmi. Maka kafir zimmi ini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kafir zimmi ini adalah di bawah jaminanku, baik itu daripada hartanya dan darahnya, kata Nabi SAW. Jangan main-main, Nabi jamin. Dan satu lagi yang terakhir adalah kafir harbi, yang tadi yang tak boleh kita beri minum tu, kerana dia memerangi kepada Islam dan dia wajib untuk diperangi. Baik. Dan yang kelima, wal kalbul aqur, iaitu anjing gila atau anjing liar yang gila. Yang ini kalau dia tak wajib untuk memberi minum. Tapi kalau anjing biasa, kena bagi minum. Kena bagi minum kalau anjing biasa. Seperti mana dalam hadis sahih diceritakan dalam Sahihul Bukhari, bagaimana seorang perempuan pelacur, minta maaf, yang memberi minum kepada anjing yang dahaga sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Yang ke-6, wal khinzir. Maka khinzir ini umum, apa pun jenis khinzirnya, gila tak gila, yang itu tak perlu, maknanya dia termasuk daripada ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram. Baik, syurutut tayammum 10. Kita bagi laju-laju sikit, tak apa. Syarat-syarat tayammum itu ada 10. Faslun, syurutut tayammum 10. Syarat-syarat tayammum itu ada 10. Ayakuna biturabin. Yang pertama sekali, hendaklah dengan debu tanah. Mesti dengan debu tanah, bukan dengan debu tepung, bukan dengan ada orang kata kat dinding itu debu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mesti dengan debu tanah sebab disebutkan di dalam Al-Quran debu tanah. Tapi ada pendapat, memang perbezaan pendapat itu banyak, sehingga mengatakan orang debu-debu yang ada di sekeliling kita ini juga boleh untuk dijadikan bertayammum. Tak, dalam mazhab Imam Syafi'i mesti debu tanah, daripada tanah diambil, kemudian diletakkan tangan, kemudian disapukan. Baik, debu tanah itu bukan maknanya mesti debu yang tanah yang mesti debu, jenis debu tu lepas tu merah kat sini, bukan. Kalau sudah ada tanah diambil, kemudian kita letakkan, tak ada apa-apa pun, biasa je, itu sah, sudah memadai dah. Sudah memadai. Baik. Wa ayakuna at-turabu tahiran, dan mesti debu tanah itu suci, bukannya dari najis, tidak ada najis, ataupun musta'mal. Musta'mal dia dah buat dah, bukan buat sekali lagi kat situ, tak boleh. Mesti dianya adalah suci, tahiran. Wa alla yakuna musta'malan, yang ketiga tidak dia musta'mal, tidak dia diguna dua kali untuk nak bertayammum. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan dia tidak bolehlah debu tanah itu bercampur dengan debu atau selain daripadanya.
Tak boleh campur dengan tepung ataupun yang selain daripadanya. Baik. Wa an yaqsidahu, dan hendaklah dianya itu orang yang bertayamum itu berniat untuk menggunakan debu tersebut dengan tujuan tayamum. Memang dia nak bawa tu, ini untuk apa ni? Untuk tayamum. Bukan kerana dia bawa lepas tu ini saya guna tayamum. Dia memang niatnya tanah itu untuk tayamum, bukan untuk selain daripadanya. Kemudian wa yamsaha wajahu wa yadayhi bi darbataini, dan mestilah dianya menyapu kepada muka dan tangannya sekurang-kurangnya dengan 2 kali tepukan. Dengan 2 kali tepuk. Kalau ada orang kata saya boleh buat tayamum ini dengan 1 tepuk saja. Contohnya dia tepuk sekali tapi dia boleh buat. Dia kata saya boleh buat teknik dengan 1 tepuk saya boleh sempurnakan muka dan tangan saya. Sah tak? Tak, dia mesti 2 kali tepuk. Sama ada 1 tepuk untuk muka dan 1 tepuk untuk tangan, atau 1 tepuk untuk muka dan tangan dan 1 lagi untuk sebelah tangan. Tak ada masalah. Yang penting dia mesti 2 tepuk. Faham? Begitu. Tapi biasanya ialah tepuk yang pertama untuk wajah, tepuk kedua adalah untuk tangan. Nanti kita akan tunjukkan. Yang seterusnya wa ayyuzilan najasah awalan, dan hendaklah dihilangkan najis terlebih dahulu. Iaitu najis yang tidak dimaafkan lah di badan. Kena hilangkan dulu najis di badan ni. Kemudian wa ayyashtahida fi qiblati qablahu, dan hendaklah dia berijtihad akan arah kiblat, bersungguh-sungguh berijtihad ke arah kiblat sebelum dianya bertayamum. Kalau dia memang tak tahu arah kiblat, dia kena ijtihad dulu. Dah jumpa kiblat barulah sah tayamum dia. Tak boleh tayamum dulu baru cari kiblat. Tak boleh. Begitu. Baik. Kemudian wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan tayamum ini hanya boleh untuk dia buat ketika masuk waktu. Kalau dia kata standby awal-awal sebelum masuk waktu lah bertayamum, masuk waktu je batal dia punya tayamum yang sebelumnya. Dia kena buat tayamum setelah masuknya waktu. Kemudian wa yatayammama likulli fardin, dan hendaklah dia bertayamum pada setiap daripada ibadah atau solat fardu. Jadi kalau dia tayamum, dia hanya boleh untuk solat 1 fardu saja. Solat sunat silakan, tapi yang fardu kena bertayamum. Setiap kali nak solat fardu dia kena bertayamum. Oleh kerana itu orang yang jamak, dia kena bertayamum, kemudian dia solat, kemudian dia nak solat yang seterusnya dia tayamum lagi, kemudian dia solat. Dia tak boleh jamak tadi dengan 1 tayamum, tak boleh. Faham tak? Baik, begitu juga orang yang qada solat, contohnya dia tinggal solat. Jadi dia kena buat 2 solat dalam 1 waktu tu, sebab dia dah tertinggal tadi. Dia kena juga 2 tayamum. Sebab tayamum itu hanya untuk 1 fardu saja. Dia adalah untuk listibahatit as-salah. Baik, kalau solat jenazah, bila waktu nak tayamum? Tayamum solat jenazah itu adalah setelah jenazah itu dimandikan. Sudah siap mandi dah, kita nak solat jenazah, baru boleh tayamum. Bukan tayamum siap-siap baru orang tu tengah mandi kan kita tayamum, tak boleh. Dia kena siap jenazah tu mandi baru boleh tayamum. Baik. Tapi kalau yang paling sempurna tayamum itu adalah setelah dikapankan, bukan setelah mandi. Kalau dia sebelum kapan makruh, tapi sah dia punya tayamum. Baik. Untuk apa lagi? Tayamum. Baik, tayamum, macam mana cara tayamum? Nanti kita akan tengok. Dikatakan furudut tayamum khamsatun. Faslun furudut tayamum khamsatun. Fardu rukun tayamum ada 5 perkara. Yang al-awwalu naqlut turab, iaitu memindahkan daripada tanah. Memindahkan debu tanah. Dia kena bawa debu tanah itu. Ni memang debu ni untuk dia tayamum. Maknanya memindahkan ni memang dia nak gunakan tanah itu. Kadang-kadang tak pindah pun tak apa, memang ada tanah kat situ. Maknanya dia memang nak, ini tanah saya nak guna untuk tayamum, mesti ada. Atsani an-niyah,
Yang keduanya, syarat atau rukun tayamum itu adalah niat. Nawaitu listibahati salah, saja aku bertayamum untuk membolehkan salat. Sebab dia tak mengangkat hadas. Tayamum ini dia tak mengangkat hadas, ya. Sebab itu kenapa maksud tak mengangkat hadas? Kalau seorang yang bertayamum, dia bertayamum dan dia solat, dalam rakaat yang pertama dia solat itu hujan turun, batal solat dia dan batallah tayamum dia. Idza jaa ma batal tayamum dia panggil. Kalau datang air, batal tayamum automatik. Automatik batal. Dah lang-lang lah, habiskan dululah. Tak, batal. Faham? Dia tak boleh guna pun kalau dah ada air. Kata. Jadi niatnya listibahati salah, untuk membolehkan solat. Atsalis mashul wajhi, yang ketiga menyapu muka. Jadi menyapu muka macam ni. Dah, tanah dah ada dah sini, tepuk. Kemudian kita disunnahkan untuk kita menepuk-nepukkan, untuk jatuhkan yang kasar-kasar ke kalau ada mungkin. Kemudian dah ada dah. Maka yang pertama adalah untuk wajah. Maka wajah macam mana? Ni, kemudian letakkan. Dah. Selesai. Ustaz, tak kena pun yang ni. Bukan masalah nak kena yang tu, bukan nak kena macam itu. Isyarat saja muka. Dah, selesai. Sekali je. Jangan buat 3 kali. Sekali je. Tak ada disunahkan lebih dari sekali je. Yang tu yang ketiga. Ar-rabi' mas'ul yadaini ila mirfaqain. Yang keempat, menyapu kedua tangan sehingga siku, iaitu anggota wuduk tu. Baik, jadi caranya ialah dengan, minta maaf, tepuk kali kedua tempat yang lain, di tanah yang lain. Tu dah dua dah. Ada dua debu yang ada di antara kanan, kiri dan kanan. Baik, yang kiri diletakkan di sebelah kanan seperti ini, di belakang. Kemudian dijalankan sampailah kepada sikunya dah lebih. Kemudian dikonarkan macam tu, dipusingkan. Yang ini pula, tadi ni kena semua yang ni, yang atas ni. Kemudian dipusingkan, yang ini pula yang digunakan. Jadi tak guna 2 kali yang ini. Yang ini hanya untuk belakang je, kemudian dipusingkan. Yang sebelah sini adalah untuk anggota yang sini saja. Dipusingkan, kemudian dinaikkan, kemudian dijalankan sampailah ke hujung. Jangan disentuh yang ni. Jangan disentuh yang ni. Yang ni masih belum digunakan lagi. Kita hanya guna yang kiri je. Baik, sini kita jalan sampai ke siku, kita pusingkan, kita naik. Dah selesai masalah yang tu. Kemudian belah sini pula diambil yang kanan tadi yang belum digunakan. Di sini, kemudian sampai sini dipusingkan sampai ke sini. Selesai, kemudian disambungkan. Dah habis. Selesai. Jadi senang je. Ambil, kan? Kemudian jalan 1, kemudian 2, 3. Laju je yang tu. Tak perlu, tak tahu kena tak kena macam ni. Bukan. Yang tadi kalau guna teknik tu, maksudnya kenalah semua tu. Kita anggap seperti kena, sudah. Faham tu? Macam tu je. Sebab kenapa begitu? Supaya tidak dianya digunakan 2 kali. Tak boleh macam ni dan macam ni. Tak boleh. Sebab ini dah guna dah tadi, dah angkat dia, dah jadi musta'mal dah. Jadi digunakan keadaannya macam itu. Sampai di situ kemudian diletakkan. Selesai. Hanya muka dan juga kedua tangan sehingga siku. Kalau dalam mazhab Hanafi hanya sampai ke sini saja. Jadi oleh itu dia macam, betul? Itu dalam mazhab mereka. Kita sampai ke siku. Tapi muka dan tangan saja. Jangan ambil sebu pula. Kaki. Jangan buat. Tak, dia hanya muka dan tangan sehingga siku saja. Cukup. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Yang kelima, tertib di antara kedua sapuan ataupun sapuan itu. Iaitu di antara muka dan tangan mesti tertib. Muka dulu baru tangan. Dia tak boleh tangan dulu baru muka. Itu tertib maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tak apa, kita pergi kepada yang membatalkan sikit lagi. Mubtilatu tayammum thalatha.
Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma abtalal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, yang 4 tadi itu semuanya akan membatalkan tayamum. Maknanya kalau dia minta maaf, dia tayamum, kemudian dia buang angin, batal tayamumnya. Atau dia buang air kecil, batal tayamumnya. Apa saja yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Tapi dia ada tambahan lagi, sebab dia hanya untuk membolehkan saja solat, dan dia hanya menggantikan daripada yang tiada air. Maka yang seterusnya adalah wariddah, iaitu murtad. Wa iyadu billah, seorang itu murtad, maka batal dia punya tayamum. Wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Atau yang ketiganya, ada ragu-ragu, hangkaan atau ragu-ragu, ada air sekiranya dia bertayamum kerana tiada air. Masa dia tayamum tu dia ragu-ragu. Ya, maksudnya ketika mana dia rasa apa namanya, dia rasa ketika tayamum tu ya ada air rasanya, tengok air macam nak hujan ni. Kalau dia ragu seperti itu, batal tayamum dia. Jika masih belum solat. Kalau dalam solat, ni masa dia tayamum, dan setelah dia tayamum tu dia pun ragu-ragu, ada air katanya, nak hujan ni, masa tu batal tayamum dia. Tapi kalau dia Allahu Akbar, dia dah ni kalau kan macam ada air, masa dalam solat dia ragu, tak batal tayamum dia, tak batal solat dia. Ini ketika dia tayamum atau setelah dia sebelum solat, dia rasa macam ada air rasanya lah, rasa macam mendung, atau rasanya macam ada rasa dengar bunyi air lah, maka automatik batal tayamum dia. Dia kena cari pula dulu, cari tak ada baru dia tayamum balik. Yang itu kata. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi ulumihi fi darin amin ila an qala. Pembahagian takwa. Imam Ghazali telah berkata, muka surat yang ke-13. Imam Ghazali telah berkata, takwa yang tersebut di dalam Al-Quran mempunyai 3 pengertian. Kita selalu sebut takwa. Tapi apa makna takwa itu? Maka Imam Ghazali kata ada 3 pengertian yang besar. Yang pertama, takut dan gerun. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Itu maksud takwa, takut. Yang kedua, taat dan ibadat. Ittaqullah, taatlah kamu kepada Allah, dan beribadatlah kamu kepada Allah. Itu juga maksud daripada takwa. Yang ketiga, menyingkirkan hati dari segala rupa dosa. Dan pengertian inilah yang menjadi hakikat takwa. Jadi ada hakikat takwa yang mesti kita faham. Maka hakikat takwa itu adalah menyingkirkan hati dari segala rupa dosa. Kesimpulannya, bahawa takwa itu merupakan penyingkiran diri dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala serta siksaannya, iaitu ringkasnya dengan menurut segala yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Manakala hakikat takwa pula, anda hendaklah berhati-hati agar Allah Ta'ala tiada mendapati anda di tempat larangannya dan tiada kehilangan anda di tempat suruhannya. Itu pengertian takwa. Oleh kerana itu, pernah seorang datang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, tanya tentang makna takwa. Dia kata, bagaimanakah kamu sekiranya berjalan di malam yang gelap, dan di depan kamu perjalanan kamu itu banyaknya pokok-pokok yang berduri, ataupun tempat kamu itu banyak berduri, bagaimana kamu berjalan? Maka orang ini mengatakan, pasti saya akan melangkah dengan berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Maka kata Sayyidina Umar, itulah makna takwa, iaitu ketika kamu melangkah di atas muka bumi ini, kamu berhati-hati supaya tidak sampai memijak larangan Allah. Jangan sampai kamu membuat perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu takwa, berhati-hati betul. Sebab itu orang yang takwa ini mesti salah satu sifat yang ada adalah wara'. Wara' ni macam mana? Iaitu dia sangat berhati-hati dalam semua hal. Hatta baginya syubhat itu haram, makruh itu haram bagi orang yang wara' ni. Yang harus pun dia pilih je. Itu orang wara'. Macam mana kita wara' tak? Yang makruh je.
Alah, makruh je. Jadi itu bukan warak tu. Kalau syubhat pun syubhat tak apalah. Tak, orang warak syubhat dia tinggalkan sama sekali. Yang makruh dia tinggalkan sama sekali. Yang haram jangan ceritalah. Yang harus pun dipilih. Kerana prinsip dia al-halalul iqab, halalul hisab wal haramul iqab. Dia punya prinsipnya, halal itu walaupun halal, kamu apabila kamu guna je, kamu akan dihisap. Betul tak? Halal ni halal, boleh je, tapi kita ada pilihan, boleh guna, boleh tak guna. Tapi kita guna. Apabila kita guna je, kita akan masuk dalam list untuk dihisap nanti. Jadi orang-orang yang takwa ni, orang bertakwa, warak ni, yang itu pun dia berkira juga, yang ini halal, tapi kalau aku buat ni bertambah lagi aku punya ni, tak nak buat. Boleh tinggal, selagi boleh tinggal aku tinggal. Subhanallah, begitu. Sebab halal itu tetap akan dihisab, yang haram itu akan dibalas, diiqab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Naam. Kemudian pernah pula yang datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah tanya tentang takwa, maka dia mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'datu li yaumir rahil. Sayyidina Ali kata, ketika ditanya apa makna takwa, dia mengatakan al-khawfu minal jalil, iaitu takut kepada Allah. Yang kedua ialah kamu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah kamu merasa cukup dengan apa yang telah pun diberikan oleh Allah, qanaah. Apa saja diberikan kamu rasa cukup, ridha. Yang keempat adalah dan bersiap, membuat persiapan untuk menuju kepada kematian, setelah kematian. Itu takwa kalau menurut versi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semuanya adalah dalam lingkungan yang sama dalam pengertian takwa. Baik, balasan amal. Oleh itu, dan yang terakhir kata Imam Ghazali tadi, dia kata di antara yang paling untuk kita faham takwa itu adalah hakikatnya berhati-hati sehingga jangan sampai Allah tak mendapati kamu, jangan sampai Allah mendapati kamu di tempat larangannya, dan jangan sampai Allah tak mendapati kamu di tempat yang disukainya, atau di dalam suruhannya. Yang itu yang kita nak kena hati-hati tu. Sekarang ni kalau nak buat sesuatu, saya suka ke Allah suka, yang itu dulu. Kalau kita boleh untuk seperti itu, kita ada takwa. Ya, pilih yang Allah suka. Itu dipanggil ithar, mendahulukan apa yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah SAW. Dan inilah perjuangan yang para sahabat yang hebat tu. Sebab tu dalam peperangan Badar, itulah kunci kemenangan mereka, kerana mereka mengorbankan apa saja, apa yang mereka ada, apa yang mereka senangi, yang sukai, untuk Allah dan Rasul. Dia tak ada masa tu matilah apa pun, kerana Allah dan kerana Rasulullah SAW. Ya, begitu. Baik, balasan amal, bahawasanya orang-orang yang mempunyai hati yang bersih suci dan pemikirannya lurus sihat telah pun meyakini bahawa mereka sekalian akan diberi balasan terhadap amal yang mereka kerjakan, dan mereka akan menuai hasil tanaman yang mereka bercocok tanam. Jika perbuatan baik yang mereka lakukan, maka balasan baiklah yang akan terima atau akan menerima. Jika amal bakti yang mereka kemukakan, balasan pahalalah yang mereka akan mencapai. Demikian pula sebaliknya, jika perbuatan jahat yang mereka kemukakan, maka balasan siksalah yang akan mereka tempuh kelak. Ya. Itu adalah merupakan daripada keadilan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu memang keadilan Allah. Cuma sebab itu dalam apa namanya, maqal disebutkan in qabalaka la saghiratan atau la saghiratun in qabalaka adluhu wala kabiratun
in wajahaka fadluhu, tiada yang dipandang kecil apabila nantinya kamu menghadap kepada Allah dengan keadilan Allah. Tak ada istilah kecil. Sebab apa? Sebab sekecilnya pun nanti akan diadili oleh Allah. Kalau dengan keadilan Allah kita berdatang menghadap, kita akan semuanya habis. Tapi tak ada istilah besar kesalahan itu apabila yang kamu menghadap itu Allah datang dengan keampunannya atau dengan kurnianya, maka besar mana pun kamu punya dosa kesalahan tetap akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau Allah timbang kita dengan keadilan dia, kita habis. Tapi kalau Allah hitung kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kepemurahan dan pengampunannya, kita ada istilah yang namanya besar. Karena Allah mengatakan, sebesar mana pun kamu datang membawa dosa, baik itu sebesar gunung atau sebanyak pepasir di bumi ini, dan tapi engkau memohon keampunan, maka sebanyak itu juga yang akan kau berikan kepada kamu, wahai hamba-Ku. Allah. Nah, kejarlah keampunan Allah. Tapi waktunya hanya ada di dunia ini. Ketika mana nyawa di tenggorokan, habis. Jangan ditangguh untuk mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kejar pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Kita kena segera mengejar keampunan Allah. Dan juga untuk mendapatkan kurniaan syurga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu. Baik, bagaimana boleh mereka tidak mengetahui atau tidak meyakini semua itu, sedang mereka telah pun mendengar segala yang harus mereka mempercayainya dan membenarkannya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua sumber ini telah pun memberikan gambaran-gambaran yang nyata untuk kita mengetahui serta meyakininya dengan sepenuh yakin. Kiranya kita tergolong orang-orang yang dilapangkan Allah dadanya dan diberikan cahaya pada hatinya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya kita ni tahu yang mana baik, yang mana tak baik. Sebab itu dalam Al-Quran digunakan perkataan ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf diambil daripada perkataan arafa, diketahui. Bermakna perbuatan baik itu semua orang tahu. Lepas tu orang jahat pun kalau kita tahu, dia tahu yang mana baik, yang tak baik. Walaupun dia jahat, dia tahu. Benda tu dah tersohor, yang ni baik, yang ni tak baik. Kan, betul tak? Kita yang buat tak baik, jahat ni pun kita tahu ini jahat ni. Sebab tu dikatakan bahawa wa innahu ala dhalika la syahid, kan? Sesungguhnya manusia ini adalah kanut, menderhaka kepada Allah buat yang tak baik. Wa innahu ala dhalika la syahid. Dia tahu dia buat tak baik dan menjadi saksi. Bermakna perbuatan yang baik ini semua tahu. Yang tak baik pun mungkar. Perkara yang tak baik ini pun diketahui juga. Dan dia adalah perkara yang sebenarnya tak bagus. Yang dibenci pun. Seperti kita nak kawan orang baik je walaupun kita jahat. Kita nak kahwin orang baik je walaupun kita jahat. Betul? Saya tak pernah jumpa lagi orang perempuan yang brutal. Nak kahwin macam mana? Saya nak kahwin cari lelaki yang brutal, lebih brutal daripada saya. Tak ada. Orang lelaki pun brutal macam mana pun nak cari perempuan yang macam mana, yang salihah. Sebab memang fitrahnya memang nak yang lebih baik, yang baik. Begitu. Lantaran itu hendaklah anda membuka hati dan telinga untuk mendengar segala berita-berita itu. Moga-moga anda sedar dari kelalaianmu dan terjaga dari tidurmu. Lalu anda pun segera berusaha untuk beramal bakti agar anda terselamat di hari kemudian dari bencana-bencananya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tiada berguna harta dan anak pinak kecuali orang yang mendatangi Tuhan dengan hati yang bersih suci. Allah. Kita ni kalau sekiranya dijemput sekarang ini, hati kita ni macam mana? Tempat itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita ada tak dapat selamatkan kita. Anak-anak kita yang kita tak didik dia dengan betul pun tak akan selamatkan kita. Tapi kalau harta yang kita infakkan dapat selamatkan kita, insya-Allah.
Anak-anak yang kita didikkan dia dengan betul, insya-Allah dia boleh beri syafaat kepada kita. Tapi yang paling penting hati kita itu. Hati kita nak balik kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW ketika Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, dibelah dada Nabi. Kemudian dicuci hati itu. Bukan makna hati Nabi kotor, tak akan kotor sedikit pun hati Nabi SAW. Tapi tidak lain adalah menambahkan lagi daripada kemuliaan, kesucian Nabi, dan juga untuk simbolik kepada kita, bagi orang yang nak bertemu dengan Allah, hatinya mesti bersih kalau nak selamat. Oleh kerana itu, ini yang kita nak kena bersihkan. Banyak penyakit dalam hati kita, baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan dengan makhluk, baik takabur, sombong, riak, ujub, hasad, dengki, semua tu nak bawa balik nanti kepada Allah. Sebab tu saya sebutkan, janganlah tak guna kita ni kadang-kadang kalau sekiranya kita amal banyak apa semua, hati kita kotor. Mulut kita cakap kepada orang, mengaibkan orang lain, fitnah kepada orang lain, habis kita punya amalan. Tak mahu kita rugi kalau kita tak berhati-hati. Allah Ta'ala firman, walillahi ma fis samawati wa fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan kepunyaan Tuhan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk Dia, yakni Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang membuat jahat dengan balasan jahat, dan memberi balasan kepada orang-orang yang membuat baik dengan balasan yang lebih baik. Kalau yang jahat dibalas jahat, tapi kalau sekiranya buat baik dibalas lebih baik. Itulah kasih sayang dan rahmat Allah. Firman-Nya lagi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bagi manusia itu hanya menerima balasan apa yang diusahakannya. Maka oleh kerana itulah orang-orang yang mengatakan bahawa doanya ataupun apa amalan orang-orang yang hidup itu tak sampai kepada orang yang mati berdasarkan dalil ini. Maka dalil ini salah untuk digunakan. Bukan dalil ini yang digunakan bermakna tak boleh orang yang hidup mendoakan kepada orang yang mati. Yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah seseorang itu akan menerima balasan dengan amal dia. Tapi orang lain boleh untuk mendoakan, dan orang lain boleh untuk berniatkan untuk amal soleh untuk diberikan. Sebab itu dikatakan kullu amali ibni Adam idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min ihda thalas. Kalau meninggal salah satu anak Adam itu, maka terputus amalannya kecuali 3. Salah satu daripada 3. Baik. Inqata'a amalu, amal dia terputus, bukan amal orang lain. Memanglah dia terputus, dia dah mati. Tapi amal dia yang pernah dia buat boleh kekal dengan 3 perkara, iaitu sedekahul jariyah, orang yang sedekah jariah. Sedekah ini dia bantu masjid, buat masjid yang digunakan, setiap kali digunakan itu ganjarannya. Buat madrasah, bantu untuk madrasah setiap orang yang belajar dalam tu, contohnya hatta yang belajar dalam tu seorang, tapi seorang itu masya-Allah alim, nanti dia keluar dia buat madrasah yang lain, semua ganjaran itu tetap juga dapat kepada orang yang mendirikan madrasah yang pertama itu. Membantu orang yang menuntut ilmu itu besar ganjaran, jaringan saham yang tak pernah rugi. Begitu juga buat yang memberi manfaat yang berterusan kepada orang lain. Sebab tu di antaranya disebutkan buat perigi, bentukkan untuk air dan sebagainya. Itu semuanya adalah ganjaran yang akan tak terputus, iaitu sedekah jariyah. Yang kedua adalah wal ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita manfaatkan ilmu, kita guna, kita ajar orang lain ajar kepada orang lain. Setiap kali orang yang buat kerana berkat daripada ilmu yang kita ajar, dan dia mengajar kepada orang lain lagi, maka ganjaran itu akan tetap mengalir sampai ke alam kubur. Yang ketiga adalah wa waladun salih yad'ulah, dan anak salih yang mendoakan kepada dia. Tapi yang lain, doa orang lain, kaum muslimin muslimat tetap juga akan dapat juga. Sebab apa? Sebab ianya adalah merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lain untuk mendoakan, seperti mana Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bagi orang yang sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, maka doalah, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa kami, wa li ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan mereka. Jangan jadikan dalam hati kami iri kepada mereka.
kepada orang-orang yang beriman. Nampak? Jadi maknanya dalam Quran suruh kita berdoa untuk yang telah meninggal dunia. Macam mana ada orang kata dia, adakah dia lebih hebat daripada Al-Quran pula? Jadi doakan. Sebab tu kita pergi ke kubur pun kita doakan, Assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin, contohnya kaum muslimin, antum sabiqun wa nahnu lahiqun, kan? Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu semua doa-doa yang diajarkan. Sebab tu orang yang meninggal jenazah itu kan kita doakan. Kalau doa yang dikatakan setelah mati itu tak sampai, ni solat jenazah ni siapa yang suruh? Dan kita disuruh untuk solat. Dalam solat itu ada, kalau orang kata baca Quran tak sampai, dalam tu ada Al-Fatihah kita baca. Al-Quran. Kalau itu Allah Akbar jangan baca. Quran tak boleh. Orang meninggal. Kita disuruh baca Al-Fatihah. Selawat kepada Nabi untuk takbir yang kedua. Yang ketiga, doa kepada yang mayit. Allahumma fir lahu, atau Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa krim nuzulaha wa wasi' ma dakhalaha. Kan? Kemudian yang keempat, untuk doa kaum muslimin, Allahumma tahrimna ajrahu wa la ba'd waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan macam mana dia kata yang tak sampai? Tapi kalau dia rasa tak sampai, suruh pulang kepada dia lah. Tuan-tuan, kalau saya dah pergi dulu, jangan lupa doa saya sampai insya-Allah. Kalau orang yang tak sampai itu, tak payah doakan. Firman-Nya lagi, wa alaysa baik. Kemudian, dan bahawa hasil usahanya itu akan dilihatnya sesudah itu, diberikan pula balasannya yang cukup, dan balasannya kepada Tuhanmu lah berakhir tujuanmu. Firman-Nya lagi, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna naqira. Bukanlah keinginan kamu dan keinginan para ahli kitab bahawa sesiapa yang membuat kejahatan akan dibalas setimpal dengan kejahatannya, kemudian dia tiada menemukan pelindung maupun penolong selain dari Allah, dan siapa yang mengerjakan kebaikan baik lelaki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka orang itu akan memasuki syurga sedang mereka tiada dianiaya barang sedikit pun. Itu janji Allah. Asal ada iman, buat amal soleh, maka selesai, dia akan diberikan ganjaran oleh Allah. Kemudian kalau dia ada iman dan dia mohon ampun atas dosanya, dijanjikan oleh pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita ini sudah diberikan oleh Allah peluang. Kenapa? Kerana Allah pilih untuk kita menjadi orang yang beriman. Kita dah ada syarat-syarat itu. Kita dah ada kalimah syahadah. Kita dah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Kita dipilih oleh Allah untuk dilahirkan dalam keadaan Islam, atau tuan sekarang ini dalam keadaan Islam. Bermakna kita sudah ada peluang. Walaupun siapa kita, sejarah silam kita, buat apa pun kita, selagi mana kita sudah ada iman, dan kita kalau buat kesalahan kita mohon ampun, Allah janjikan pengampunan. Selagi mana kita buat baik, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sia-siakan dari peluang yang diberikan oleh Allah. Kenapa maksudnya? Janganlah, kita dah dipilih oleh Allah menjadi seorang Muslim. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita dipilih oleh Allah bonus lagi untuk menuntut ilmu. Nampak tak? Kita dipilih oleh Allah untuk diberikan kurnia dalam banyak perkara, dalam Ramadan, dalam Lailatul Qadar, macam-macam. Tiba-tiba kita tak ada beza dengan mereka orang-orang yang tidak beriman, dari segi akhlaknya, dari segi kejahatannya, dari segi perbuatannya, kan rugi. Sepatutnya kita ada beza dengan mereka. Kita kena ada keistimewaan itu. Takkanlah kita nak sia-siakan peluang yang diberikan oleh Allah untuk nanti kita dicampak sama seperti orang-orang yang tidak beriman, bahkan lebih teruk dan lebih dahsyat daripada itu. So kita fikir betul-betul, renung balik, ya Allah, takkan Allah nak pilih aku, Allah pilih ini kerana sia-sia? Tak, Allah nak bagi. Mereka, aku kena beza dengan mereka orang-orang yang tidak beriman. Aku nak kena lebih baik. Aku nak kena beramal saleh. Macam itu baru kita hargai betul. Nah, firman-Nya lagi, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom, nescaya Allah akan melihatnya, dan barang siapa membuat kejahatan sebesar atom, nescaya Allah akan melihatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Sekian daripada banyaknya firman Allah. Saya tak sebutkan dia punya terjemahan, itu boleh baca sendiri. May amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Tapi yang ni penting, siapa yang buat amal soleh untuk dirinya sebenarnya. Kalau dia buat yang tak baik, maka akan membahayakan dirinya pula. Sebab tu kita ni kalau buat baik dengan orang, kita jangan anggap sia-sia. Ada orang kata, aku buat baik, sedap dia. Bukan dia sedap, kamu sedap. Kita masalahnya buat baik dengan orang, kita dengki dengan orang tu, nanti orang tu dapat baik, aku buat apa? La haula wala. Kamu buat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk kepada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu membahayakan dirimu. Oleh kerana itu pilih, kamu nak cakap baik dengan orang ke cakap jahat? Cakap baik untuk dirimu, walaupun dia tu, wah tengok aku ni, orang tu muliakan, tengok orang tu cakap baik dengan aku, pulang kepada dia. Tapi sebenarnya kita buat baik kepada diri kita. Tapi kalau kerana kita geram dengan dia, kita buat jahat dengan dia, sebenarnya kita membahayakan diri kita. Dia tak ada masalah pun. Bahkan kadang-kadang dengan sebab kita buat tak baik, orang tu pula dapat manfaat daripada kita. Seperti orang yang mengumpat. Kenapa kita mengumpat orang tu? Sebab kita benci dengan dia. Tak ada orang mengumpat kerana dia sayang. Tiba-tiba kerana benci tadi kita mengumpat, sebenarnya kita bagi pahala kat dia. Maknanya kita sayang kat dia. Kan? Fikir-fikir tengok macam tu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainana wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Firman-Nya lagi, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sebab al-yawma akmaltu lakum dinakum itu bukan ayat yang terakhir kalau mengikut daripada ahli tafsir. Di antara pendapat mengatakan ayat ini, iaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma, perihala dirimu di hari kamu akan dipulangkan kepada Tuhan, kemudian dipenuhi kepada setiap jiwa balasan apa yang telah diusahakan sedang mereka tiada dianiayai. Ayat itu seolah-olah nampak untuk nak menunjukkan Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala alam. Ataupun saya baca sikit boleh habiskan ni sampai kepada tu. Rasulullah SAW telah bersabda pula, inna ruhal qudusi, besok hari Sabtu ya, boleh ya. Inna ruhul qudusi nafatha fi ru'i ish ma ishta fa innaka mayyitun wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril telah membisikkan di hatiku, di hati Nabi SAW. Katanya, hiduplah secara mana yang engkau suka menjalani kehidupanmu. Akan tetapi suatu masa nanti kamu akan mati juga. Kamu nak hidup, itu pilihan kamu. Nak hidup dengan apa? Nak hidup dengan baik atau hidup dengan cara yang tak baik. Itu terpulang. Sebab kamu yang menjalani kehidupan ini. Tapi yang kamu kena pasti kena ingat, kamu akan mati. Dan cintailah secara mana yang engkau mahu mencintai. Suatu masa nanti engkau akan meninggalkan dunia ini. Maknanya kalau yang kamu sayang apa pun, kamu akan tinggalkan. Satu saya katakan dulu, di antaranya kata apa, Hatim Al-Asam tu, dia mengatakan salah satu pertama sekali yang dia kata kat guru dia, saya tengok orang saling cinta mencintai, asyik masyuk, di antara yang lain. Tapi saya tengok cinta macam mana pun, saya tengok ada limit dia punya, batasan dia sampai kat kubur je, iaitu sama ada letakkan dalam liang kubur, itu je. Selepas tu dia balik, dia tak duduk kubur sama. Maka saya perhati, memang kan sayang macam mana dia pun sampai kat situ je had dia. Itu paling sayang lah tu. Yang orang paling sayang ni sampai dia turun kubur, dia hantar. Itu orang yang paling sayang betul. Tapi itu je sampai batas dia. Dia akan balik juga. Dia tak duduk baring sama sekali lah, betul. Maka saya cari kekasih mana yang akan menemani sampai ke dalam kubur. Maka saya dapati tak ada lain adalah amal soleh. Dia tu tak tinggalkan, dia akan ikut sampai itu. Maka saya mulalah ketika itu beramal soleh, kata Hatim. Oleh kerana itu dikatakan, cintalah, sayanglah apa pun kamu sayang, tapi ingat kamu akan meninggalkan daripada apa yang kamu sayangi itu kecuali amal soleh.
Dan beramallah sesuka mana yang engkau suka beramal, nanti kelak engkau akan mendapat balasannya. Jadi banyak mana buatlah beramal. Jangan pilih-pilih, buat sesempat buat, kerana kamu pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan sia-sia. Sabdanya li albirru la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayanu la yanfna kama tadinu tudan. Amal baik bakti itu tidak akan terhapus dan dosa pula tidak akan dilupakan kecuali kalau sekiranya dia memohon keampunan dan taubat. Tak. Tapi pada asalnya dosa itu tak akan dilupakan. Dan hadis ini juga termasuk yang tak dilupakan itu bukan hanya daripada dosa-dosa yang dibuat kepada Allah, kepada manusia. Manusia bukan nak lupa dosa orang, salahan orang. Betul? Begitu. Sedang Tuhan pelaksana pembalasan tidak akan binasa. Allah akan kekal. Macam kita ni, contohnya kita ni bos kita ni, kita buat salah dengan dia. Kita doa, ya Allah cepatlah pendekkan umur bos. Sebab kalau dia mati, kesalahan kita pun nanti mati sama dengan dia kan. Tapi kita salah dengan Allah. Allah itu maha kekal, tak akan berubah. Begitu. Demikian pula lah balasannya juga. Tidak akan, bagaimana yang engkau buat, demikian pula lah balasannya. Kama tadinu tudan, itu kaidahnya. Apa yang kamu buat, begitu pula balasannya, setimpal dengan apa yang kamu buat. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya, hadis kursi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, saya dah sebutkan, kalau Allah panggil ya ibadi, ya abdi, itu maknanya wahai kekasihku. Nampak tak? Allah panggil kita selalu, kalau orang-orang yang salah ni, dengan wahai kekasihku. Apa buktinya? Sebab Allah panggil Rasulullah selalu dengan hamba. Subhanallazi asra bi abdihi. Sebenarnya Allah panggil kita dengan kasih sayang walaupun kita buat salah kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, semua itu adalah amalan-amalan kamu yang aku perkirakan untuk kamu. Kemudian aku akan memberi kamu balasannya. Siapa yang mendapat balasan baik, maka hendaklah ia mensyukuri Allah. Dan siapa yang mendapat sebaliknya, maka janganlah ia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sebab Allah dah buka peluang besar kepada kita untuk buat kebaikan. Kenapa nak pilih juga kejahatan itu? Jangan menyesal, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Sabdanya lagi, la tasubbul mauta fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang-orang yang sudah mati. Sebab tu dilarang untuk kita nak sebut keburukan orang yang telah meninggal dunia. Bahkan dianjurkan, dia kata apa? Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal daripada kamu. Udhkuru mahasina mautakum, kata Nabi. Sebutlah oleh kamu kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Sebab tu seperti mana orang sekarang ni biasa buat haul peringatan, cerita pasal para ulama, dikenang akan dia, itu termasuk daripada apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di kalangan kamu. Cerita yang baik-baik. Kerana mereka telah menyerahkan perkara mereka kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya. Maksudnya apa? Sebab kalau kamu kutuk dia, orang ni, sebenarnya dia tu dah, kamu tak cakap apa pun, dia dah selesai, dia tengah serahkan amalan dia dah. Sekarang ni kamu ni masalahnya. Jangan dia cerita pasal orang yang telah meninggal dunia, kamu yang hidup ini, nanti nak mati ni macam mana? Kamu nak serahkan, dia dah serahkan. Dah habis dah. Kalau jahat pun habis dah jahat dia. Betul tak? Kita ni kalau jahat, masih ada lagi, jahat lagi lepas ni. Lepas ni jahat lagi. Sebab kita masih hidup. Sebab itu jangan dikutuk kepada orang yang telah meninggal dunia, tapi kamu tengok dirimu itu, kerana dia selesai dah bagi dia punya amalan. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa setengah-setengah hamba sahaya memperoleh pangkat dan kedudukan lebih mulia dan lebih tinggi dari tuannya dalam syurga. Maka berkata tuan si hamba sahaya itu kepada Tuhan, wahai Tuhanku, orang ini dulu dunia menjadi hamba kepada aku. Allah. Maka dijawab oleh Tuhan, aku membalasnya sesuai dengan amalannya. Bermakna di dunia ini bukan masalah apa yang pangkat kamu, apa kekayaan kamu, apa kedudukan kamu, apa status kamu, tidak. Amalan kamu itu. Seorang hamba sahaya boleh saja tinggi syurganya lebih daripada tuannya, ataupun hamba sahaya masuk syurga, orang tuannya boleh saja masuk dalam neraka. Sebab Allah tak pandang itu semua. Allah hanya pandang kepada hati dan niat keikhlasan amalannya itu. Telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dunia itu adalah tempat beramal.
dan tiada pembalasan di situ, manakala akhirat pula tempat pembalasan dan tiada amalan lagi di sana, maka beramallah kamu di tempat yang tiada pembalasan untuk kamu menerima pembalasan di tempat yang tiada amalan padanya. Maka tempat beramal di mana? Di dunia. Di akhirat tempat menerima balasan. Mana boleh kita nak beramal nanti dah mati? Sebab tu orang-orang yang betul-betul tahu dia dah tak, dia tak tergunakan peluang yang diberikan oleh Allah kehidupan ini, mesti perkataan yang sama diulang dalam Quran, iaitu minta untuk dikembalikan balik di dunia. Untuk apa? Nak amal salihah. Ya Allah, aku nak balik dunia untuk buat amal soleh balik. Tak akan sekali-kali. Habis dah. Hidup itu sekali saja di dunia. Dan kita ada peluang lagi tak? Kita ada peluang. Sebab apa? Sebab kita masih hidup. Tapi kalau dah mati, habis dah. Bermakna untuk kita ini, semua kita ini, semuanya ada peluang lagi. Tak ada orang yang tak ada peluang selagi mana kita masih hidup ni. Oleh kerana itu, siapapun kita, cepat-cepat, jangan bertangguh lagi. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, Allah berfirman kepada penghuni syurga, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku, dan tinggallah kamu kekal dan abadi di dalamnya dengan niat kamu yang baik, dan berkongsilah kamu segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Apa yang saya sebutkan di sini mengenai dalil-dalil yang membuktikan tentang adanya pembalasan di hari akhirat itu adalah semata-mata sebagai peringatan saja. Sebab perkaranya sudah pun menjadi pengetahuan umum bagi sekalian manusia. Khususnya dan umumnya tiada satu pun yang terkecuali, meskipun mereka tergolong orang-orang awam yang tiada pengetahuan. Orang-orang awam pun tahu ada syurga, ada neraka, akan yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Itu sebenarnya tahu. Tinggal lagi nak beramal atau tidak, nak tak dia meyakini atau tidak, itu yang sebenarnya menjadi pilihan masing-masing. Nah, insya-Allah kita akan sambung lagi esok. Wallahu taala a'lam. Kalau ada soalan, minta maaf, ambil waktu. Fadhal, bismillah. Naam. Bismillah. Bila kita sedawa bersamanya, keluar sisa makanan keluar dan berada di tekak. Jika telan, batal tak puasa atau solat. Baik, kalau sedawa keluar sisa sampai ke tekak, maka hendaklah dia dikeluarkan. Kalau ditelan, maka batal puasanya. Kalau dalam solat dia telan, batal solatnya, sebab dikira makan, sebab dia sudah pun dikeluar. Apa yang perlu dilakukan jika situasi seperti ini? Kalau seperti itu dalam solat, maka dia boleh untuk tahan, atau boleh untuk dia keluarkan, sama ada dia ludah. Tapi kalau di dalam masjid tak boleh, maka dia boleh gunakan sapu tangan contohnya, dengan pergerakan yang terhad, iaitu tak boleh 3 pergerakan berturut-turut. Maka kalau contohnya dia ada tisu, dia ambil, letak balik, kemudian dia letakkan, buang, letak, kemudian diletakkan dalam poket, letak. Maka ni 1, 2 1, 2 begitu. Dia tak boleh 3 berturut-turut, batal. Kalau puasa memang dia kena buang. Atau dia tak ada pilihan, dia ada poket, dia buang dalam poket, boleh. Kalau dalam solat, begitu. Kalau pegang Al-Quran dalam telefon atau buku Yasin, perlukah kepada wuduk? Kalau dalam ni ada Quran, tak perlu berwuduk. Tapi kalau kita buka ayat Al-Quran, nak pegang ayat itu kena berwuduk. Ayat tu kita pegang, kena berwuduk. Kalau pegang tak berwuduk, haram. Jadi kalau kita nak set itu, kena ada wuduk. Kalau tidak, kena tepi tu. Tak betul ni hukum Nah. Kalau pakai alas, boleh. Ataupun pakai alat lain, boleh. Wanita yang haid, yakni berhenti darahnya dari keluar, dia mandi wajib dan esoknya puasa. Setelah 2 hari puasa, tiba-tiba hari ketiga haidnya datang semula. Apakah status puasanya yang 2 hari itu? Baik. Kalau sekiranya dia dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari. Kemudian dia suci. Dia rasa suci lah. Dah masukkan kapas pun dah putih dah bersih. Kemudian dia berpuasa.
dan dia berpuasa, dia dapat puasanya. Kemudian keluar lagi setelah itu, maka puasanya tadi itu tak dikira. Dikira di dalam keadaan haid dan dia kena qada. Hanya fatratul naqa itu digunakan dalam haji dan umrah saja. Atau dipanggil fatrah an-naqa, itu digunakan dalam haji dan umrah saja. Iaitu bolehnya seorang itu untuk tawaf setelah dia suci 24 jam, kemudian dia boleh untuk tawaf, kemudian setelah tawaf itu dia keluar haid, maka sah tawafnya. Itu untuk haji dan umrah saja, tapi dalam yang lain tak dikira haid. Apa status puasanya dalam 2 hari? Okey, apakah hukum jika dalam masa 2 hari itu dia bersama suaminya? Kalau dia memang berkeyakinan masa tu dia bersih, maka tak berdosa sebab dia memang bersih. Tapi setelah itu dia haid, maka dikira sebelumnya haid. Faham tak? Tapi dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan haid yang sebelumnya itu adalah terbatal. Tapi dalam bersama tadi tak dikira haram. Dikira apa yang telah dilakukan itu adalah berdasarkan kepada sucinya keadaan dia. Tak menjadi masalah. Apakah hukum vaksin kepada bayi yang baru lahir? Adakah dibenarkan? Kalau dianya tiada bahan yang haram, jelas dibolehkan. Baik, kalau sekiranya memang jelas ada yang haram, maka dilihat dulu. Kalau sekiranya tiada jalan keluar kecuali dengan vaksin itu, dan ianya adalah merupakan daripada satu-satunya jalan yang menyelamatkan daripada kemudaratan, maka dibolehkan. Tapi kalau tak boleh bertasahul, tak boleh bermudah-mudah, pakai je, tak. Jadi ini telah dibincangkan, ada fatwa dibincangkan. Kalau mengikut kepada fatwa, di antaranya kata dibolehkan untuk menggunakan vaksin itu, kerana dianya adalah untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Jadi di antara kaedahnya mengatakan bahawa dipilih di antaranya adalah akhafu darurain, iaitu mengambil yang mudarat yang lebih ringan daripada mudarat yang lebih besar. Kalau pakai kaedah itu. Tapi kalau sekiranya dia tak nak bervaksin, dia tak nak sebab dia kata adanya najis ataupun ni yang haram. Tapi kalau dia sakit dengan sebab itu, maka dia kena rawat, dan kata doktor kena pakai vaksin, dia kena pakai vaksin sebab dia sakit tadi tu. Tapi kalau dia memang mengikut kepada kajian vaksin inilah yang memang akan melindungi dan tak ada jalan lain, maka boleh untuk digunakan. Adakah perlu mengambil wuduk ketika membaca Al-Quran pada telefon? Okey, membaca Al-Quran tidak termasuk daripada larangan kalau tidak berwuduk. Kan kita sebab tu saya kata, kalau kita tengok betul-betul dalam kitab ini, dia dah sebutkan orang yang tidak berwuduk ada 4 saja larangan, iaitu solat, tawaf, memegang mushaf dan juga membawanya. Ada tak membaca? Jadi boleh tak baca? Boleh baca. Jadi itu membantu kita. Boleh baca Al-Quran tanpa berwuduk. Cuma ganjarannya tak sama dengan orang baca Al-Quran dengan berwuduk. Itu saja. Jika muka dan tangan berbalut, bagaimana mahu bertayamum? Jadi kalau muka dengan tangan berbalut, tak memang balut semua muka dengan tangan semua ni, tak payah tayamum, tak boleh tayamum. Maka disapukan air kat situ, tapi dia kena qada solat tu semua.